Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pensyarah dan juga rakan-rakan sekelas. Saya Nurul Nazifah binti Khairi, pemegang kad matrik D2019108757. Baiklah, pada hari ini saya dan juga ahli kumpulan saya akan membentangkan tugasan kedua kumpulan kami yang mengkhususkan tajuk ketiga di dalam buku Kanun Melayu, iaitu Gaya Penulisan Hikayat Melayu. Baiklah, sebelum itu adalah molek kiranya untuk saya menceritakan serba sedikit latar belakang buku Kanun Melayu ini. Buku Kanun Melayu ini adalah hasil penulisan Prof. Media Dr. Nur Azimah Zakaria, iaitu pensyarah kanan Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu, Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Buku ini juga merupakan hasil penyelidikan penulis dalam bidang kepengarangan kesusasteraan Melayu tradisional. Di dalam buku ini, Kanun merujuk kepada teks sejarah Melayu yang merupakan model penulisan-penulisan jurnal anal dan silsilah. Sejarah Melayu merupakan teks yang memberi jaminan kepada kesahihan dan kebenaran. Rentetan daripada itu, kepengarangan Tengku Said dalam Hikayat Melayu diteliti peranannya yang merujuk kepada teks kanun, iaitu sejarah Melayu dalam penulisannya. Hikayat Melayu sebagai karya adab, maka motif sejarah Melayu akan sentiasa berulang dengan cara Hikayat Melayu merujuk kepada kanun, iaitu sejarah Melayu itu sendiri. Hikayat Melayu merupakan teks sastra sejarah yang menerima banyak pengaruh kepopuleran daripada teks sejarah Melayu. Banyak pihak yang berpendapat bahawa Hikayat Melayu merupakan salinan ataupun cerminan kepada teks sejarah Melayu. Hal ini dikatakan demikian kerana kepopuleran teks sejarah Melayu menyebabkan ianya disalin dan memunculkan banyak versi. Namun begitu, perlu ada penelitian yang khusus mengenai gaya penulisannya dan kewajarannya dalam merujuk teks sejarah Melayu. Dan motif ini merupakan objektif pertama ahli kumpulan kami dalam merungkai gaya penulisan Hikayat Melayu yang dikatakan merujuk kepada teks sejarah Melayu. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya teruskan ulasan pembentangan ini dengan menceritakan sinopsis Hikayat Melayu. Hikayat Melayu menceritakan kisah zaman sebelum Kerajaan Siap, iaitu kisah Kesultanan Melayu Melaka sehinggalah kisah kemangkatan Raja Kecil. Raja Kecil merupakan seorang sultan yang berdaulat dan meninggalkan keturunannya, iaitu di sebelah anak gahara daripada Tengku Mahmud. Raja Kecil mempunyai hubungan yang tidak berapa baik dengan abangnya, iaitu Raja Alam, yang merupakan anak orang biasa demi merebut gelaran yang di-Pertuan Besar Siap. Tengku Said dalam kepengarangannya, iaitu Hikayat Melayu, telah menceritakan hubungan darah antara Raja Kecil dan Sultan Mahmud hingga membawa kepada keturunan Melayu Melaka. Konsep daulat yang ada pada Raja Kecil merupakan kesinambungan konsep wahdat yang berlaku di antara Demang Lembar Daun dan juga Seri Teri Buana dalam teks sejarah Melayu. Sebagai seorang yang berketurunan langsung daripada Iskandar Zulkarnain, daulat yang dimiliki oleh Raja Kecil tidak dapat dipertikaikan lagi. Baiklah, untuk elemen gaya penulisan Hikayat Melayu yang seterusnya, saya serahkan ulasan pembentangan ini kepada ahli kumpulan saya yang lain. Crutch, boy got peas, now she hopping in the pod, man a real life sugar gal in my forget what. She want dark, tell them meet me at the top. Ketetapan dan kesesuaian dalam pemilihan ayat dan gaya bahasa. Pengarang berperanan sebagai dagang yang mana dapat diertikan sebagai sifat langsung, bersahaja dan kadang-kadang agak kering emosi yang mana tak mampu mempengaruhi sesuatu peristiwa. Pemilihan kata-kata dan bahasa yang baik mampu memberi kesan terhadap kepengarangan dalam upacara adat istiadat dan peraturan. Adat istiadat dan peraturan. Tengku Said merupakan pengarang dalam Hikayat Melayu yang mana beliau mengekalkan kepengarangannya dalam Hikayat Melayu. Dalam hal ini memaparkan perbuatan sujud sembah kepada raja dan penggunaan perkataan
daulat tuanku yang menandakan kebesaran seorang raja. Malah adat bertunang turut dijalankan. Seperti raja kecil meminang adik Tengku Tengah, iaitu Tengku Kamariah. Upacara pertabalan seorang raja dan perkahwinan diraja. Hikayat Melayu memerihalkan tentang proses dan pertabalan raja. Pertabalan raja kecil sebagai yang dipetul bersaksiat. Selain itu, perkahwinan diraja Tengku Muhammad dengan kerabat Rembau. Yang terakhir ialah kematian diraja. Adat istiadat pemakaman dinyatakan secara langsung dan tidak langsung dalam hikayat Melayu. Seperti pertabalan Sultan Muhammad Shah dijalankan ketika proses pemakaman Sultan Mahmud Shah. I'm the trash when it's so tough. Alright, yo, put the belly on the body, make a clutch. Tina watch, now she wanna give crutch. Boy got peas, now she hopping in the pod. Man, a real life sugar gal in my forget what. She want dark, told her meet me at the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Prof. Madia Dr. Nur Azimah dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan membawa tajuk model penulisan hikayat Melayu. Umumnya, hikayat Melayu merupakan teks cermin dan sebuah hasil karya yang menerapkan nilai-nilai adab. Dalam arti kata lain, hikayat Melayu merupakan sebuah karya adab. Karya genre adab seperti ini adalah satu bentuk karya sastra yang datangnya dari kesusastraan Arab yang telah wujud sejak zaman pra-Islam lagi. Karya genre adab sebegini biasanya berkisahkan tentang yang pertama, tingkah laku dan moral manusia. Yang kedua, akhlak yang murni dan pribadi yang mulia. Dan yang ketiga disampaikan dalam bentuk tauladan dan nasihat. Sebagai contoh, dalam hikayat Melayu ini, raja-raja dan para pembesar negara akan diberi nasihat dan panduan oleh sejarawan, sastrawan istana melalui cerita-cerita sejarah, didaktik, hikayat, agama dan sebagainya. Hal ini adalah kerana sebagai iktibar dan panduan untuk para pemerintah negara untuk memerintah dengan lebih adil, saksama dan bijaksana. Secara zahirnya, pengarang mengamalkan adab-adab sopan dan merendahkan dirinya. Sebagai contoh, model penulisan hikayat Melayu ini dihasilkan oleh pengarang Tengku Said untuk memperlihatkan kepada halayak bahawa beliau merupakan fakir yang kerdil dan insan yang serba kekurangan. Hal ini adalah kerana adab sebagai seorang pengarang sastra Melayu tradisi ialah dia tidak boleh menuntut nama dan kemasyhuran. Teks hikayat Melayu ini ditulis dalam satu persekitaran yang lebih kosmopolitan, yakni tidak menyimpang jauh daripada teks sejarah Melayu. Namun, pengarang teks hikayat Melayu boleh sahaja mengubah bentuk penulisannya mengikut kehendaknya maupun kehendak persekitarannya. Tengku Said telah menulis mengikut model penulisan Tun Sri Lanang dengan begitu baik sekali. Sebagai contoh, Tengku Said telah menulis kisah yang terdapat dalam hikayat Iskandar Zulkarnain pada bahagian permulaan hikayat Melayu. Amat jelas mengenai pengaruh tokoh Islam yang dicerminkan ke dalam teksnya. Bukan itu sahaja, kisah tauladan juga tidak dibuang oleh Tengku Said. Hal ini kerana kisah tauladan mempunyai fungsi-fungsi yang tertentu di dalam teks hikayat Melayu. Seterusnya, model penulisan pengarang sejarah Melayu yang turut memberikan nasihat panjang lebar melalui watak-watak dalam cerita turut diikuti oleh Tengku Said. Hal ini dapat dilihat pada wasiat 3 orang sultan, iaitu Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah dan Sultan Mahmud Shah. Mereka digambarkan mempunyai keadaan yang tenat sebelum meninggal dunia, akan tetapi mereka sempat untuk memberikan kata-kata nasihat dan wasiat terakhir kepada putera-puteranya yang bakal memerintah negeri. Melalui model penulisan hikayat Melayu ini, dapatlah kita lihat bahawa adab seseorang pengarang itu terbahagi kepada 4. Yang pertama, merujuk kepada nenek moyang. Yang kedua, mengulangi kembali tradisi. Yang ketiga, merendahkan diri dengan menggelarkan diri sebagai fakir. Dan yang keempat, mengikut tata cara Islam.
Make a catch. Tina watch, now she wanna give crutch. Boy got peas, now she hopping in the pod. Man, a real life sugar gal, I might forget what. When she want dark, told her meet me at the top. Switching lanes the other day, I seen it way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan perbincangan yang seterusnya. Saya akan membincangkan tentang tradisi lisan, kata sahibul hikayat dan adat dahulu kala. Pada zaman dahulu, pengarang tradisional menggunakan gaya penulisan yang unik. Melalui pemerhatian Puan Nur Azimah Zakaria dalam buku Teks Kanun Melayu, pada era Kesultanan dahulu kala, mereka menggunakan bahasa klasik seperti Sahibul Hikayat, Syahdan, Hatta, Al-Kisah, Si Bermula dan sebagainya. Penggunaan formula ini menjadi pembuka dalam memulakan sesuatu cerita atau menjadi penyambung cerita. Perkataan-perkataan ini digunakan berulang-ulang kali dalam penulisan setiap pengarang. Hal ini sudah menjadi tradisi lisan masyarakat Melayu pada zaman itu. Penggunaan bahasa klasik yang unik dan menarik menunjukkan mereka amat mementingkan bahasa pertuturan. Jelaslah bahawa setiap perkataan yang digunakan mempunyai maksud dan fungsi yang tersendiri. Berdasarkan buku Teks Kanun Melayu, penulis iaitu Tengku Said mempunyai cara tersendiri dalam mengisahkan teksnya. Beliau telah mengekalkan, menunjukkan dan mengulang tradisi adat dahulu dalam penulisannya. Kesannya, masyarakat dapat memahami serta mengenali adat dahulu kala yang dilakukan oleh masyarakat Melayu dengan meninggalkan perutusan di dalam karyanya. When it's so tough. Alright, yo, put the belly on the body, make a cut. Never on my grind, she make it clap like. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama diberi Nur Aizanatu binti Zaidin. Okey, saya akan menyambung pembentangan yang telah rakan-rakan saya bentangkan tadi. Okey, bahagian saya ada berkenaan idea-idea daripada kitab dan Al-Quran. Dalam teks Hikayat Melayu dan Sejarah Melayu terdapat penggunaan elemen-elemen yang menunjukkan keagamaan. Sebagai contoh, bersumpah setia, berteguh janji, selawat dan salam, wasiat. Ini semua berlaku dalam teks dan ini semua ditunjukkan di dalam teks Hikayat Melayu dan Sejarah Melayu. Okey. Antara contoh peristiwa di mana selawat dan salam ini ditunjukkan apabila Sultan Hamad Abdul Jalil telah pun menziarahi makam bondanya, dan apabila tiba di makam bondanya, baginda telah pun mengucapkan selawat ke atas bondanya. Okey, bagi peristiwa wasiat, pada zaman dahulu apabila raja-raja gering dan sakit, ternak serta nazak lah kiranya, mereka baginda akan menulis wasiat untuk diberikan kepada cucu-cucu cicit-cicit di bawah, iaitu kepada keturunan-keturunannya. Dan di dalam wasiat itu terkandung segala nasihat dan segala benda bagailah untuk diberitahu kepada keturunan baginda. Yang ketiga iaitu berteguh janji. Berteguh janji ini berlaku dalam peristiwa di mana Encik Apung berjanji yang dia takkan melihat zuriat wajah anak yang dikandungkannya sehinggalah anak itu lahir. Itu janji dia kepada Sultan. Dan selepas dia melahirkan anak tu, dia memang tak tengok wajah raja kecil tu lah. Itu maknanya dia memang betul-betul pegang pada janji dia. Yang keempat iaitu berteguh janji dan rahsia. Okey, rahsia ni di mana khatib dan imam memegang rahsia yang Encik Apung ni telah pun mengandung disebabkan makan manikam daripada Sultan. Jadi tak nak bagi tahu orang lain yang Encik Apung ni mengandung. Dia merahsiakan perkara ni sehinggalah Encik Apung melahirkan zuriatnya. Okey. Itu elemen-elemen yang menunjukkan keagamaan lah. Selepas itu berkenaan dengan
konvensi yang digunakan di dalam teks hikayat Melayu dan sejarah Melayu, di mana konvensi ini merupakan aturan, tema gaya atau bentuk yang diulang-ulang dan diterima umum. Jadi apabila diulang-ulang-ulang, dia masih diterima umum dan boleh diguna pakai. Okey, terdapat 3 pengulangan, iaitu pengulangan episod, pengulangan motif dan pengulangan tema. Okey, di sini saya tunjukkan tema yang digunakan di antara dua-dua teks tersebut, teks hikayat Melayu dengan sejarah Melayu, merupakan ia mengangkat tema politik, di mana di dalamnya masih terkandung ideologi Hindu dan Islam. Itu masih dikekalkan dan diulang-ulang. Selepas itu pengulangan motif. Motif ni kalau kita lihat lebih kepada peristiwa yang boleh dikatakan mitos. Sebagai contoh, peristiwa raja menawarkan air laut yang masin dengan cara melemparkan rotan ataupun lingkaran rotan yang dicelup kaki di dalam lingkaran itu. Seterusnya air itu menjadi tawar. Itu antara salah satu peristiwanya. Yang kedua, lahirnya Puteri Buih daripada Buih, dan raja asal kiranya kelahiran raja kecil ini disebabkan oleh Encik Apung yang termakan manikam. Itu semua antara pengulangan yang masih diterapkan di antara kedua-dua di dalam teks hikayat Melayu dan sejarah Melayu. Yang ketiga ialah pengulangan episod. Ia terjadi dalam episod 3 putera yang asal-usul 3 putera dari Bukit Seguntang tu, iaitu yang diulang. Selepas itu episod Singapura apabila melihat singa dan akhirnya singa tu hilang secara tiba-tiba. Yang ketiga, peristiwa di mana jumpanya termasik pelanduk dan anjing sultan tu. Itu pun masih diulang dalam antara kedua-dua itu, teks hikayat Melayu dengan sejarah Melayu dan kisah Han Jebak Mendaka. Itu antara konvensi yang diulang-ulang dan boleh diterima pakai sehingga kini. Jadi ia, macam doktor kata, ia menggunakan kaedah prestige. Jadi dia boleh diguna pakai. I forget what she want dark, told her meet me at the top. Switching lanes the other day, I seen her waiting for a bus. Maybe this a Moncler sweater, diesel denim. Buying over with my pockets fat like heather. Neck froze. Seterusnya, saya Syifazana binti Radwan, pemegang kad matrik D201910875585 akan mengulaskan tentang kepentingan sejarah Melayu sebagai genre sintesis dan pengaruh dalam hikayat Melayu. Sejarah Melayu merupakan sebuah genre sintesis yang baik. Hal ini kerana sebagai genre sintesis ia telah memberi pengaruh yang besar kepada teks sastra sejarah yang lain seperti teks hikayat Melayu. Dalam sejarah Melayu telah menunjukkan pencampuran dua pengaruh, iaitu pengaruh Hindu dan pengaruh Islam, yang mana mampu menjadikan masyarakat di tanah Melayu dulu mempunyai pelbagai adat, budaya dan agama. Hal ini demikian kerana sesebuah kerajaan yang didatangi oleh pengaruh luar sedikit sebanyak mempengaruhi kerajaan atau rakyatnya dari pelbagai aspek. Sebagai contoh, kedatangan Islam telah menyebabkan masyarakat di tanah Melayu dulu banyak yang masuk Islam dan mempelajari Islam, hasil kedatangan pengaruh luar yang berasal dari tanah Arab. Justru itu, corak sintesis kesusahan Melayu dilihat sangat beraneka ragam. Dapat disokong lagi dengan kepercayaan pengaruh seperti kepercayaan raja-raja yang mempunyai kuasa, iaitu supernatural. Selain itu, terdapat kepercayaan unsur-unsur mitos. Saya mengatakan unsur mitos ataupun kepercayaan memberi faedah terhadap sesuatu karya kerana seperti yang kita tahu secara konvensionalnya, dalam cerita-cerita hikayat banyak memaparkan kisah raja-raja. Melalui unsur-unsur kepercayaan ataupun mitos,
menyebabkan masyarakat menganggap raja adalah pemerintah yang wajar disembah dan tidak boleh dipertikaikan perbuatan raja. Hal ini kerana pengaruh Hindu telah menganggap raja adalah bayangan Tuhan. Konsep ini telah menyebabkan masyarakat membenarkan dan mempercayai kehebatan raja. Dengan ini dapat dilihat unsur mitos berfungsi memastikan masyarakat mematuhi dan mempercayainya. Dari sudut Islam, unsur kepercayaan ataupun mitos turut memberitahu beberapa tuntutan yang harus dijaga seperti raja yang zalim akan hilang mandatnya, berteguh janji dalam wa'adat dan adil dan amanah dalam memerintah. Secara kesimpulannya, dalam Kana Melayu telah menunjukkan bagaimana gaya penulisan yang digunakan oleh penulis pada zaman dahulu melalui peristiwa-peristiwa dalam teks hikayat Melayu dan teks hikayat sejarah. Dapat dilihat juga bahawa pengarang terdahulu mempunyai kepentingannya yang tersendiri dalam memberi pengesahan kepada teksnya. Kewujudan unsur-unsur mitos, legenda dan dongeng yang terdapat di dalam teks bukan ditulis dengan sembrono saja, tetapi jika diteliti, setiap unsur mitos, legenda dan dongeng mempunyai isi dan pengajaran yang tersurat dan tersirat yang mampu memberi pengajaran dan pembelajaran terhadap pembaca. Penggunaan dan pengayaan gaya penulisan sesuatu karya amat penting dalam menonjolkan identiti penulis. Ia bukan sahaja menjadikan kisah lebih menarik, tetapi menjadikan kisah lebih bermanfaat dan penuh dengan pengajaran dan pembelajaran yang mampu memberikan pengembalian positif kepada pembaca. Oleh itu, dalam Kana Melayu telah menunjukkan panduan dan cara bagaimana penulis menzahirkan sesuatu yang bernilai dan bermakna dalam karya mereka. Sekian, terima kasih. Put the belly on her body, make a clutch. Seen her watch, now she wanna give crutch. Boy got peas.